Hai, salam sejahtera. Hari ini kami akan menjalankan satu sesi temu bual mengenai cabaran menggunakan bahasa Melayu dalam komunikasi rasmi di sekolah. Bersama saya hari ini ialah dua orang guru, yaitu Cikgu Glenisi dan juga Cikgu Isabel dari Sekolah Menengah Saint Michael Pinampang yang mengajar subjek BM. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Kita mulakan ya, Cikgu? Boleh, oke. Boleh. Soalan saya yang pertama kepada Cikgu Klenisi, apakah cabaran utama yang Cikgu hadapi ketika menggunakan bahasa Melayu dalam urusan rasmi di sekolah? Cabaran utama yang saya hadapi, ialah memastikan penggunaan laras bahasa yang tepat, karena masih terdapat kecenderungan warga sekolah menggunakan bahasa tidak formal dalam komunikasi harian. Oke, terima kasih Cikgu Klenisi. Saya ajukan soalan yang sama kepada Cikgu Isabel. Apakah cabaran utama Cikgu? Okey, bagi saya cabaran utama ialah memastikan ketepatan struktur ayat dan penggunaan istilah yang selaras dengan kehendak pentadbiran, terutama apabila menyediakan dokumen yang memerlukan gaya bahasa yang sangat formal. Oh, baik. Kita teruskan kepada soalan yang kedua. Untuk Cikgu Klenisi, adakah sukar bagi Cikgu menggunakan laras bahasa Melayu rasmi dalam laporan atau mesyuarat? Ah, ada kalanya timbul kesukaran, khususnya ketika menulis dokumen rasmi yang memerlukan ketepatan istilah, struktur ayat yang baku, sama penggunaan laras bahasa yang konsisten. Oke, terima kasih Cikgu. Sekarang saya lanjut kepada Cikgu Isabel. Bagaimana pula dengan pendapat Cikgu? Kalau bagi saya tidak sukar, namun terdapat situasi tertentu yang memerlukan penelitian tambahan agar penggunaan laras bahasa rasmi sentiasa konsisten dan memenuhi standard yang ditetapkan. Oke, selanjutnya ini adalah soalan ketiga, soalan terakhir dari saya. Soalan untuk Cikgu Klenisi, pada pandangan Cikgu, adakah pengaruh bahasa Inggris atau sikap warga sekolah ini memainkan peranan? Bagi pandangan saya, iya, sebab pengaruh penggunaan bahasa Inggris dalam urusan kerja serta sikap kurang menitik beratkan bahasa rasmi menyebabkan bahasa Melayu tidak digunakan secara menyeluruh dalam komunikasi formal. Oke, baik. Macam mana pula dengan pandangan Cikgu Isabel? Kalau pandangan saya, dari perspektif saya, ya, sebab penggunaan istilah bahasa Inggeris dalam urusan profesional kecenderungan berkomunikasi serta tidak formal menyebabkan bahasa Melayu rasmi tidak diamalkan secara optimum. Itu saja. Oke, baiklah. Sekarang saya serahkan kepada rakan saya Suziana untuk melanjutkan soalan yang seterusnya. Oke, mmm, berdasarkan kepada cabaran yang Anda hadapi tadi, pada pandangan Cikgu, untuk Cikgu Klenisi, pada pandangan Cikgu, apakah langkah terbaik untuk memperkukuh penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi di sekolah? Ah, langkah terbaik yang Langkah yang terbaik adalah mewujudkan dasar bahasa yang jelas, menetapkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa utama semua dokumen dan mesyuarat, serta memastikan kepatuhan melalui pemantauan yang berterusan. Oke, bagaimana pula pandangan Cikgu Isabel? Okey, kalau pandangan saya, langkah terbaik ialah memperkukuhkan dasar penggunaan bahasa melalui pemantauan berjadual dan mewajibkan semua dokumen serta komunikasi rasmi ditulis dalam bahasa Melayu baku. Bagi pendapat Cikgu Klenisi, adakah bengkel atau latihan penulisan rasmi bahasa Melayu wajar diadakan bagi meningkatkan kemahiran guru dan juga staf di sekolah? Pada pendapat saya, ia wajar sebab latihan sebegini dapat meningkatkan kemahiran penulisan rasmi, memperkukuh penggunaan istilah yang tepat, dan memastikan semua warga sekolah menguasai tata cara penulisan yang formal. Bagaimana pula dengan Cikgu Isabel? Untuk bengkel atau latihan bagi saya, ya, kerana bengkel tersebut wajar dilaksanakan bagi meningkatkan kemahiran warga sekolah dalam menghasilkan penulisan rasmi yang teratur, tepat dan bertaraf profesional. Oke, baiklah. Bagaimana pula peranan guru sendiri dapat membantu memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam komunikasi sekolah bagi Cikgu Klenisi?
Pada pendapat saya, guru perlu menjadi teladan dengan menggunakan bahasa Melayu yang betul dalam semua urusan rasmi, membudayakan penggunaan bahasa yang tepat dalam kalangan murid, serta memberi teguran profesional apabila berlaku kesalahan bahasa. Bagaimana pula peranan Cikgu Isabel? Oke, kalau pendapat saya sebagai seorang guru bahasa Melayu sekarang, kita perlu menjadi teladan dengan mengutamakan penggunaan bahasa Melayu baku dalam setiap interaksi rasmi, membetulkan penggunaan bahasa bisa kebanggaan dengan murid dalam Itu sejalan ini di memerlukan masa